satu perkara yang saya nak bawa dalam sidang media pagi ini adalah berkaitan dengan Sirol. Ada 5 perkara yang saya nak sebut. Pertama, memang ada perjanjian ekstradisi di antara Malaysia dan Australia. Di Malaysia, status Sirol seperti kita sedia maklum, dia telah dijatuhi hukuman mati. Sementara Australia pula sebuah negara yang tidak mengiktiraf atau tidak mengenakan hukuman mati ke atas pesalah jenayah di negara mereka. Jadi di antara satu daripada syarat ekstradisi, jadi banyak syarat satu daripada syarat ekstradisi untuk boleh dilaksanakan ialah kesalahan tersebut mestilah ada elemen dual criminality. Dual criminality. Apa maksud dual criminality? Satu kesalahan mestilah menjadi kesalahan jenayah bagi kedua-dua negara yang juga membawa hukuman yang sama. Jadi walaupun kita ada perjanjian ekstradisi, dia ada satu perbezaan di situ. Okey, itu fakta pertama. Yang kedua, kita memang ada banyak perjanjian yang disebut MLA, Mutual Legal Agreement di antara Malaysia dan banyak negara lain, termasuk Australia. Dengan Australia ini adalah Mutual Assistance in Criminal Matters Act. Itu tahun 2002. MACMA. Namun prinsip dual criminality juga terpakai dalam akta ini. Ya. Dan perkara ketiga adalah perkembangan terbaru di Malaysia. Kita baru saja tidak lagi melaksanakan hukuman mati yang berupa tidak mandatori, iaitu kita memberi kuasa berbicara kepada mahkamah atau hakim. Tapi hakikatnya hukuman mati masih lagi wujud. Ya, cuma elemen mandatori itu saja yang berubah. Jadi kerana status Sirol yang sekarang ini adalah seorang yang telah pun dijatuhkan hukuman, jadi persoalan seterusnya ialah apakah dia melalui peguam dia boleh memohon agar hukuman ke atasnya itu dapat dikemukakan, untuk yang sekarang berlaku di kalangan pesalah yang telah pun dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah kita selama ini. Jumlahnya lebih kurang 1,260-an lah, 1,267 begitu. Dan lebih kurang 900 lebih telah pun mengemukakan permohonan untuk semakan semula, bukan sabitan. Sabitan tak berubah, hukumannya saja berubah. Daripada hukuman mati misalnya kepada hukuman penjara seumur hayat. Yang itu pun kita ada undang-undang yang kita pindah, seumur hayat itu pun kita kata 30 tahun. Iaitu yang sekarang berlaku perubahan dalam negara kita. Jadi apakah Sirol mempunyai hak melalui peguam dia? Dia boleh saja mengemukakanlah untuk ruang ini. Kerana kalau itu semua telah dibuat, barulah proses ekstradisi. Kalau umpamanya rayuannya itu berakhir dengan ada perubahan dari segi hukuman, sementara sabitan tidak berubah, hukuman itu boleh berubah misalnya. Itu masih lagi bersifat andaian lah, hipotetikal. Jadi saya menerima banyak soalan daripada media, rakan-rakan media sepanjang tempoh 48 jam yang lepas. Jadi lebih baik saya memulakan dengan membuat sidang ini untuk berkongsi apakah status terkini dan dari sudut perundangan dan dari sudut peraturan negara kita. Okey, terima kasih. Ya, jika dia melalui peguam dia mengemukakan permohonan sesuai dengan undang-undang baru yang telah kita pindah. Dan kalau hasilnya itu tidak membawa kepada hukuman mati, waktu itu barulah kita boleh invoke perjanjian ekstradisi kerana elemen ataupun prinsip dual criminality yang diguna pakai
antara kita dengan Australia. Adakah sebarang permohonan telah dibuat? Saya tak ada maklumat. Okey. Adakah Azilah salah seorang yang telah memohon ke 900 tu? Saya tak ada maklumat setakat ni. Saya tahu jumlahnya 900-an, tapi saya tak ada maklumat yang apa nama berkenaan sama ada Azilah termasuk di situ. Okey, ada yang lain? So, just to clarify, the only way to report extradition is if he applies. Saya tak dengar. The only way to buat extradition is that dia apply for review. Ya, apply untuk review, tapi mesti berakhir dengan perubahan sabitan lah, daripada hukuman mati kepada hukuman lain lah. Itu kalau dia apply lah tu sih. Dia memang the onus is on him to apply. Ya. Sekarang saya tak ada maklumat. Tapi kalau dia tak apply, dia akan still a free man in Australia lah. Yalah, Because dia if tak he ada. comes back also 30 years. Ya. You think you will apply? No idea. Okey. There is no other way to compel his Sebab itu saya mulakan tadi, ya. Kalau perjanjian ekstradisi itu kat mana kekangan dia. Kalau MLA pun apa, walaupun kita ada act, tapi prinsip dual criminality, ya, satu kesalahan jenayah yang mestilah menjadi kesalahan jenayah bagi kedua-duanya dan membawa hukuman yang sama. Okey, dalam kes ni apabila hukuman itu dari segi syarat perjanjian ekstradisi di Australia dia tak recognize hukuman mati. Ya, jadi kita ada sikit ruang, iaitu kerana kita telah menghapuskan hukuman mandatori dan itu memberi ruang kepada pesalah hukuman mandatori yang dikenakan hukuman mati itu untuk membuat appeal. Dan sekarang appeal sedang berjalan, ya. In fact, Disember ni pun ada 6 kes yang akan didengar, ya, di Mahkamah Putrajaya dan Mahkamah Kota Kinabalu. So it is ongoing process. Okay. Ada possibility tak untuk Malaysia negotiate balik perjanjian dengan Australia memandangkan kita Setakat ni status quo. Setakat saya memberikan kenyataan dalam sidang media ni status quo. Yang lain seperti kalau sudah rujuk kenyataan timbalan kenyataan Ketua Polis Negara semalam, sudah tentu pihak polis akan mengadakan pembincangan seterusnya dengan peguam negara dan juga dengan agensi yang lain, ya. So buat masa sekarang status quo. dikatakan kalau dia apply to review, Australia tak akan hantar dia balik. Is there this problem? I cannot speak on behalf of Australian government, you know. So that's the position now. Okay. Actually, update on constitutional amendment on citizenship cabinet. Ada decision baru ke on decoupling and stuff like that? Tak ada. Proses setelah kita persembahkan untuk mohon perkenan pada Majlis Raja-Raja telah kita buat, dan berikutnya adalah kita akan membentangkan kertas jemaah menteri. Itu prosesnya lah, ya. Dan apabila perkara itu dipersetujui, of course jemaah menteri akan deliberate lagi perkara itu berdasarkan kepada draft yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan bagi pihak kabinet lah, sebab kita ada jawatan kuasa pindaan kewarganegaraan yang difungsikan oleh Menteri Dalam Negeri dan melibatkan beberapa menteri lain. Jadi hasil kita telah pun sampai kepada draft cadangan telah pun kita bentang pada Majlis Raja-Raja. Kemudian sejurus Majlis Raja-Raja memberi perkenan, kita akan bentangkan semula kepada Jemaah Menteri. Daripada situ barulah Jabatan Peguam Negara akan memperkemaskan draft dari segi rang undang-undang itu. Draft disiapkan oleh Jabatan Peguam Negara. Dan barulah kemudian kita tengok balik dari segi timeline kita untuk pembentangan di Parlimen lah. Dalam masa yang sama, sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, khususnya 222 ahli Parlimen. Itu akan terus berjalan. Actually, boleh komen sikit amaran oleh ahli parlimen Pakatan Harapan bahawa sekiranya tidak decoupling amendment yang baik dengan amendment yang kata negatif tu, kemungkinan akan ada ahli parlimen Pakatan Harapan yang akan break fit punya order lah untuk Kita akan uruskan secara mekanisme dalaman. Sebab itu saya sebut ada libat urus nanti dengan semua ahli parlimen. Bukan saja blok kerajaan tetapi juga blok pembangkang. Semua sudah ada jadual yang kita akan adakan libat urus untuk mendapat maklum balas. Semuanya. Kita nak hasil yang terbaik dalam cadangan ini.